negara kita dah mula masuk kenderaan dipanggilkan hybrid vehicles. Hybrid vehicles ni dia ada dua, iaitu enjin dan juga bateri. Yang mana kalau dijaga dengan baik, diselenggara dengan baik, dia punya pelepasan yang bagus. Ini adalah berikutan untuk menjaga alam sekitar. Yang kedua, kenderaan dipanggilkan kenderaan elektrik. Kenderaan elektrik memang 100% go green, kehijauan. Memang tidak ada pelepasan apa-apa. Ini adalah satu teknologi yang terbaru yang mana semua akan menggunakan kuasa elektrik. Sama ada aircon, radio, bergerak ataupun apa saja, lampu, syarat, signal, semuanya wiper akan digunakan kuasa bateri. Tak ada satu pun perkataan dengan enjin, tidak ada fuel tank pada kenderaan elektrik. Jadi kedua-dua kereta yang berbanding negara kita yang famous sekarang ni, yang digerami dan diseruni oleh anak muda sekarang adalah kenderaan yang punya gas, terutama kuasa-kuasa yang mewujudkan horsepower, yang mana rakyat suka, terutama kaum muda yang suka mengubahsuai kenderaan. Berhati-hati bila buat pengubahsuaian tentang kenderaan, pastikan mengamal amalan kejuruteraan otomotif tanpa sempadan itu. Jangan kita ubah suai tetapi tidak mengambil kira, seperti contoh tidak mengambil kira aerodinamik, tidak mengambil kira peletusan angin. Ini akan menyebabkan penggunaan bahan bakar berlebihan dan pelepasan asap yang keterukkan sekali. Ini kan kerugian. Tukar, buang ke tackler. Bila ketelik adalah ketelik yang paling penting untuk menapis bahan-bahan yang keluar daripada combustion area, terutama pelambung yang terbakar, okten yang terbakar, dia akan ditapis untuk melepaskan asap yang paling bagus. Tetapi itu dibuang tanpa terpasang. Itu akan menjadikan kuasa berlebihan 5% saja, 5% saja. Dan dia mempunyai pelepasan asap yang tinggi. Bunyi yang lebih, di mana tahap penyelenggaraan kereta adalah tak boleh lebih daripada 85 desibel sahaja. Ini kita perlu kawal. Jadi apabila kita lakukan sekarang ubah suai, mestilah mengikut amalan kejuruteraan untuk penjagaan yang selesa dan sebaiknya. Itulah teknologi hari ini. Jadi untuk menyelamatkan alam sekitar maupun di peringkat negara kita maupun dunia, itu yang terhasil teknologi go green kan, Datuk? Ya, betul. Untuk mengurangkan pelepasan asap daripada kenderaan ke udara. Baik, hari ni kita bersama dengan tetamu undangan Datuk ni, Encik Ahmad Falik ataupun panggilnya Encik Ahmad lah. Baik, Encik Ahmad, mungkin dah lama saya ingatkan dalam bidang pemasangan truk dan juga pemasangan kenderaan perdagangan ni. Mungkin pendengar-pendengar penonton kita nak tahu tentang macam mana ni proses sesuatu pemasangan itu dijalankan. Cik Ahmad mungkin boleh unmute-kan mic tu, Cik Ahmad. Okey, mungkin pendengar-pendengar kita nak tahu ni. Silakan Cik Ahmad. Okey, sebelum kita bersama dengan Cik Ahmad, mungkin Datuk nak kongsikan suka ke tidak ni sementara saya berhubung dengan Cik Ahmad ni. Suka ke tidak ni bila yang pertama ni? Okey, dah boleh dah. Silakan Cik Ahmad. Okey, untuk pemasangan truk lah, kita akan bermula daripada komponen, single komponen. Kita akan build up satu komponen tu untuk jadi komponen yang lebih besar lah. Sebelum sub komponen yang besar ni, kita akan assemble komponen sub ni kepada menjadikan satu build up unit yang komplit. Setiap sub komponen dia ada station by station lah. Macam tempat saya ni, kita akan letak kepada 9 station daripada pemasangan chassis sampailah final delivery process. Contoh untuk checking untuk pre-assembly untuk engine, sub engine apa semua, kita akan buat inline tanpa ada bantuan luar lah. So dekat kita punya tempat kita ada fully support facility yang komplit, macam standing daripada company-company lain lah. Okey, biasanya bila sebut pemasangan kenderaan perdagangan ataupun truk ni, saya ingat proses yang diambil untuk menyiapkan sesebuah pemasangan itu bergantung kepada saiznya ke ataupun macam mana? Okey, boleh dikatakan, kita boleh dikategorikan untuk time frame untuk sesuatu unit atau model yang dipasang. Dia bergantung kepada dia punya type dia. Contohlah, dia tak kira besar atau kecil, dia kira aksesori.
Contohlah yang terlampau banyak aksesori tu dia ambil lebih sikit masa untuk complete lah. Katakan less aksesori yang ada, benda tu akan mengurangkan workload kepada pekerja untuk menyiapkan sesebuah lori. Jadi yang dikategorikan sebagai kenderaan perdagangan ataupun kita istilahkan juga sebagai heavy duty commercial truck ni, dia termasuklah bak kata Cik Ahmad, termasuklah lori simen, lori angkut barang kan Cik Ahmad? Dan lain-lain lagi. Betul. Contohlah saya ambil time frame untuk lori orang angkut lebih kepada dump truck lah. Dia ambil masa lebih kurang pada 11 hari untuk complete delivery kepada customer lah. Macam lori simen dia ambil masa lebih kurang 14 hari, 2 minggu untuk siapkan sampai ke tangan customer. So proses model ni memang macam saya bagi tahu tadi lah, dia akan berbeza pada setiap model. Contoh model yang lori simen ambil masa lebih, lori angkut ambil masa yang kurang. Okey, baik. Nanti kita akan kongsikan ya Cik Ahmad dengan Datuk dan juga para pendengar. Kita nak tengok ni, realitinya tu macam mana tu. Kalau anda dengar sekarang ni, bunyi macam helikopter tu bila Cik Ahmad bercakap, sebenarnya Cik Ahmad sedang berada berdekatan dengan department ataupun bahagian yang tengah buat pemasangan truk saat ini kan, Cik Ahmad? Ya, betul. Yang terkejut macam ada bunyi mesin, bunyi generator, tu bunyi pemasangan truk tu. Okey, kejap lagi nanti Cik Ahmad akan buat tour nanti, live nanti tengok. Okey. Baik, sebelum kita pergi dengan tour yang Cik Ahmad akan tunjuk kejap lagi, tour untuk pemasangan truk, mungkin Datuk kita nak selang-seli dengan soalan daripada pendengar ya Cik Ahmad. Kalau ada sesuaian dengan soalan petang ni yang boleh diajukan pada Cik Ahmad, kita akan tanya pada Cik Ahmad. Baik. Soalan awal dulu ni. Kita tengok di FB Live kita di IKIM FM. Muizzuddin Yusof tanya, salam, nak tahu perlu tak kita gunakan engine cleaner? Siapa nak jawab ni? Datuk. Siapa? Mat pun boleh jawab. Okey, Cik Ahmad kita. Perlu tak guna engine cleaner ni? Ke cukup kalau guna minyak yang betul untuk membersihkan enjin kita ni? Okey, yang dekat sini macam saya untuk bagi pendapat saya lah, saya dah lebih kepada penghilangan untuk engine cleaner ni. Kita tidak guna pakai dalam proses yang kita jalankan sekarang, tapi untuk yang untuk kenderaan yang luar, yang normal macam light vehicle, iaitu Datuk lagi layak jawab lah. Okey. So sebenarnya untuk engine cleaner ni, kalau kita cuci enjin, kalau kita tak cuci enjin, tak perlu kita pakai engine cleaner. Dan kalau kita duduk dalam sekitar Kuala Lumpur, Wangsa Maju, Putrajaya, Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Ampang, Selayang, tak ada abuk. Bila tak ada abuk, kenapa kita nak cuci enjin kita selalu? Sebab kadang-kadang waktu enjin panas kita cuci tak bagus. Ini akan menyebabkan ada part-part komponen yang lain lebih cepat rosak. Adalah lebih baik kalau ketika enjin tu betul-betul sejuk dan kita cuci. Kita cuci ada macam-macam kita nak gunakan. Ada yang gunakan jenis minyak, ada yang jenis spray, ada yang jenis gunakan petrol pun ada cuci. Tapi dengan syarat bila cucian dibuat, mestilah dispray pada tempat-tempat yang paling penting perlu dijaga. Yang paling penting perlu dijaga di Civita, itu paling jaga kawasan EFI, Electronic Fuel Injection System, CDI, Contact Diluent Injection, ada ECU yang selalu letak dekat depan sebelah tepi bateri. Itu tak boleh ditembak secara direct. Kalau kita tembak secara direct, mungkin akan menyebabkan shortage ataupun nanti ada minyak-minyak yang berlaku di situ akan menyebabkan shortage. Ini akan kerugian kepada pemilik sendiri. Bila jalan laju, dia akan sanggut-sanggut. Macam mau tak mau bergerak. Itu yang kerugian. Jadi berhati-hati, tidak perlu cuci. Kacau wali ni memang kacau. Kita duduk di kawasan pendalaman yang banyak abuk, jalan kita pun sentiasa berabuk, lagi hujan, lumpuh. Ini perlu cuci enjin. Kerana kalau tidak nanti kita tidak akan perasan berkaitan dengan kebocoran minyak, bahagian blok dekat mana, kebocoran diesel dekat mana atau petrol, kebocoran air dekat mana. Dengan kita cuci selalu, kita boleh nampak kawasan mana yang ada kebocoran. Yes.